Assalamualaikum dan salam dekat membaca. Nama saya Damia Dayana binti Osman dari kelas 5 Kencana. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Felda Bukit Wahar, Kota Tinggi, Johor dan menyandang jawatan sebagai pengawas sekolah sejak dari tahun 3 lagi. Saya mempunyai hobi yang menarik iaitu suka membaca buku-buku fiksyen pada masa lapang. Dan antara buku kegemaran saya ialah kisah klasik puteri. Saya juga pernah menyertai beberapa pertandingan, antaranya kuis online PPIM peringkat negeri dan mencapai kejayaan sebagai peserta terbaik peringkat negeri Johor pada tahun 2022. Baiklah, tiba masa untuk saya membuat resensi sebuah buku kegemaran saya yang berjudul 10 Cerita Klasik Puteri yang diterbitkan pada tahun 2022 oleh Eduki Publication Sendirian Berhad. Buku cerita ini mengandungi 163 muka surat. 10 kisah cerita klasik puteri ini menghidangkan 10 buah cerita puteri alam Melayu paling terkenal yang digubah khusus untuk santapan kanak-kanak. Sebagai daya penariknya, kisah dan hikayat puteri-puteri ini dihiasi dengan ilustrasi-ilustrasi berwarna-warni yang cantik untuk menarik minat pembaca cilik. Uniknya, ia juga digarap dengan sedikit perkataan klasik agar kanak-kanak dapat menambahkan lagi kosakata mereka seperti perkataan lara iaitu sedih hati, gegak gempita iaitu riuh rendah, sekonyong-konyong yang bermaksud tidak disangka-sangka dan bermuram rujah iaitu bermasam muka kerana sedih. Buku cerita ini menonjolkan semula keasyikan legenda puteri Melayu yang semakin tenggelam dan dilupakan dek zaman. Antara kisah puteri kegemaran saya ialah hikayat Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang yang terkenal di negeri Sarawak. Disebabkan rasa cemburu antara dua puteri tersebut, berlakunya pergaduhan di mana Puteri Sejinjang yang marah ketika itu mengayun antan lalu terkena kepala Puteri Santubong. Ramai berpendapat bahawa lengkuk yang terdapat di Gunung Santubong adalah disebabkan bekas ayunan antan tersebut. Puteri Santubong membalas dendam terhadap Puteri Sejinjang dengan membaling sebatang belida tajam yang menyebabkan Puteri Sejinjang terbunuh. Kedua puteri yang terbunuh itu kemudiannya disumpah menjadi gunung. Kisah legenda ini kini dijadikan pengajaran oleh generasi zaman sekarang agar tidak bertelingkar dan cemburu antara satu sama lain. Dan kini Gunung Santubong dan Gunung Sejinjang menjadi tumpuan para pendaki dan pelancong dalam dan luar negara. Bahagian ketiga, topik yang menjadi pilihan saya ialah soalan nombor 4. Dalam membesarkan kanak-kanak, ada ketikanya ibu bapa terlupa kanak-kanak perlu diberi masa untuk bermain. Dalam mengejar arus pemodenan masa kini, ibu bapa lebih memberi penekanan kepada pencapaian akademik sehingga ada ketikanya kanak-kanak langsung tiada masa bermain atau beriadah. Kerap kali ibu bapa mengucapkan kata-kata seperti kamu asyik nak main sahaja atau baca buku itu, jangan main, tanpa menyedari kepentingan bermain bagi kanak-kanak. Bermain merupakan suatu elemen penting dalam kehidupan kanak-kanak dan sama pentingnya dengan keperluan lain seperti belajar, makan dan tidur. Bermain mengajar kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain serta dapat memupuk kemahiran bersosial seperti berkawan, mengawal diri, berkongsi dan bertoleransi. Bermain juga membantu kanak-kanak memupuk kreativiti dan menyesuaikan diri terhadap persekitaran. Sewaktu bermain, kanak-kanak bebas untuk berlari, ketawa dan menjerit. Ini dapat membantu pernafasan dan menggalakkan mereka meluahkan perasaan. Pada masa yang sama, bermain bersama rakan-rakan juga membantu kanak-kanak mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri mereka dan mempelajari cara bermain dengan betul. Apabila bermain dengan rakan sebaya, kanak-kanak biasanya berasa selesa dan ini membantu meningkatkan keyakinan diri. Dalam mengharungi kehidupan masa kini,
Ada juga setengah ibu bapa tidak membenarkan anak-anak mereka bermain dengan rakan, sebaliknya membiarkan menonton televisyen, melayari internet dan bermain video game tanpa pemantauan dengan alasan tidak mahu anak keluar dari rumah. Amalan ini tidak sepatutnya berlaku. Ibu bapa seharusnya memastikan masa menonton dihadkan dan memilih rancangan yang sesuai untuk ditonton supaya kanak-kanak tidak terpengaruh dengan perlakuan negatif dari televisyen dan permainan video. Ibu bapa perlu bermain dengan kanak-kanak dan melakukan aktiviti bersama. Ini dapat memberi peluang kepada ibu bapa berinteraksi dan berkongsi pendapat bersama anak-anak. Terdapat dua kategori bermain. Yang pertama, bermain berstruktur. Yang kedua, bermain tidak berstruktur. Main berstruktur bermaksud bermain mengikut peraturan-peraturan tertentu. Contohnya, permainan kad, teka-teki, sukan seperti bola sepak, badminton dan Lego. Main tidak berstruktur tidak mempunyai masa bermain yang terbatas. Contohnya, mewarna atau melukis apa yang mereka suka, berlari di sekeliling padang permainan atau taman dan main pondok-pondok. Cari keseimbangan antara masa bersantai dengan masa bermain. Biarkan anak bermain dan berseronok. Sememangnya itulah kerja seorang kanak-kanak. Sekiranya kesihatan mental kanak-kanak terganggu, kanak-kanak akan mengalami perkara seperti pelajaran merosot, bimbang, susah hati, kecewa dan sedih, punting sekolah, tidak mengambil bahagian dalam aktiviti sekolah, menjadi agresif dan melawan orang tua. Masalah kencing malam, mengalami mimpi ngeri dan menakutkan. Kesimpulannya, ibu bapa perlu mengetahui keperluan asas kesihatan mental anak-anak mereka agar keperluan ini dapat disediakan dengan sempurna bagi membantu kanak-kanak mempertingkatkan daya kecergasan, harga dan keyakinan diri serta memperkembangkan emosi yang baik. Sekian, terima kasih.